Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Mohon ampun dan maaf, terlewat sikit. Biasalah atas jalan raya begitu gini, bergerak itu ini dan macam-macam, ya. InsyaAllah, moga-mogalah Allah bagi kita kemudahan dalam segala amal kita, insyaAllah. Baik, hari ini kita nak sembang tentang Sayyidul Istighfar, ya, penghulu segala istighfar. Kita kena faham istighfar ni dia macam-macam istighfar. Ada paling pendek astaghfirullah. Yang lepas salat tu yang Nabi baca 3 kali tu, kata Al-Auza'i itu je, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada bacaan lafaz lain astaghfirullah wa atubu ilaih. Pun ada juga. Astaghfirullah ya dzal jalal liwal ikram, ada juga. Astaghfirullahal azim, ada juga. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Bukan hayyul, sebutan dia hayyal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Hari ni kita nak tengok istighfar yang lebih besar daripada tu. Itu dipanggil sebagai Sayyidul Istighfar. Sayyid ni maksudnya apa? Penghulu, ketua. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar adalah cara kita mohon ampun pada Allah. Apa maksud istighfar itu? Astaghfirullah, ampuni aku ya Allah. Itu maksudnya. Ya, macam kita beristighfar tu, ya Allah ampunkan dosa aku. Itu istighfar lah tu. Tapi paling mudah lafaznya adalah astaghfirullah. Berapa banyak Nabi istighfar satu hari? 70 hingga 100 kali dalam tempoh satu hari, 24 jam. Disebut dalam hadis yang sangat sahih. Sebahagian ulama menyatakan bahawa seandainya Nabi 70, maka kita ni kena kali 10, 700. Kalau seandainya Nabi 100, kita kena kali 10, 1000. Bila masa Ustaz? Lepas solat macam, bukan lepas solat, masa bila-bila je. Bila-bila je mulut kita astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sikit cukup. Ya. Umat Islam dianjurkan mengucapkan istighfar sebagai tanda pengakuan lemahnya diri kita. Dosa dengan Allah ada, dosa dengan Nabi ada, dosa dengan mak bapak banyak, dosa dengan pasangan hidup popet daripada menikah sampailah sekarang. Ada sebab tu ada ulama-ulama ni dia kaji tentang orang perempuan. Orang perempuan ni diam dalam cuma beberapa hal aja. Tidur, diam. Tu pun kadang bercakap tengah tidur. 2, bisu. 3, mati. Orang perempuan. Buruk benar ke? Tak. Kenapa jadi gitu? Sebab orang perempuan tugasan dia besar dalam keluarga. Kalau bukan sebab dia popet, anak tak pergi sekolah. Kalau bukan dia popet, orang anak-anak ni londeh seluar dalam tinggal gitu je. Sebab popet itulah yang menyebabkan keluarga semua jadi elok. Cuma jangan melampau aja. Bila melampau, kita bercakap bukan hak kita. Orang lain punya cerita yang kita sembang buat apa? Sembang pasal kita sudahlah. Asal sembang pasal orang lain. Awak nama Siti, cakap pasal Siti je. Yang cakap pasal Latifah kenapa? Contoh mudah. Ya, jadi kita kena buat apa? Bila kita istighfar, kita mengaku banyaknya dosa kita, banyaknya dosa kita. Jadi kita istighfar. Orang yang tak minta ampun adalah orang yang digelar sebagai sombong.
Sebagai sombong. Nabi yang disebut sebagai maksum, terpelihara dosa di awal dan di akhir itu, kemudian itu dia pun istighfar sebanyak 70 hingga 100 kali. Kalau kita tak minta ampun dan tak rasa berdosa, kira pelik lah. Sangat-sangat pelik. Bacaan istighfar yang singkat adalah seperti astaghfirullah, astaghfirullah, ya. Dan ada yang dipanggil King of Istighfar. Bukan Myvi King of the Road. Itu kan ya. Itu ni King of Istighfar, raja segala istighfar, yang kita panggil Sayyidul Istighfar. Dan dikhabarkan dalam hadis Nabi, lafaz istighfar yang dipanggil sebagai Sayyidul Istighfar itu adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa'ada abduk atau wa'ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bizanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu saja. Bukan ada 110 ayat macam surah Al-Kahfi. Yang ni saja. So, apa Allah Ta'ala suruh kita istighfar? Kita istighfar seperti mana yang Nabi ajak. Ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada kesembahan lain yang aku nak sembah kecuali Engkau ya Allah. Itu benda yang paling besar sekali. Benda yang paling besar sekali adalah manusia yang berpegang kepada tauhid yang tidak syirik. Ada orang ramai yang solat tapi bomoh boleh tahan juga. Kan ya? Ada orang solat dia biasa-biasa aja, solat maktubah, solat fardu, solat sunat pun tak sempat buat. Sibuk jaga anak, suami sakit, itu ini. Tapi dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak percaya kepada nang buti nang kui buti kui. Dia tak percaya. Ya, ada. Maka hak ni perkara asas dulu. Asas dia adalah ya Allah, tidak ada sesembahan atau tidak ada yang layak kami sembah melainkan-Mu ya Allah. Engkau yang menciptakan aku. Sedar diri kita. Tak ada siapa pun melainkan Allah yang cipta kita. Kalaulah kita sendiri yang jadi mak contohnya, melahirkan anak derhaka, pun dikata kau tu datang daripada perut aku tahu. Bersusah payah begitu tambah Allah yang menciptakan kita. Sedang aku adalah hamba-Mu dan aku di atas ikatan janji-Mu. Allah Ta'ala, sifat yang dia bagi tahu kepada kita itu ada 99 hingga 100 nama dia. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar sampai 99. Al-Asma'ul Husna. Itu janji Allah Ta'ala. Dia maha pengampun, dia maha penyayang, dia maha segala kepada hambanya. Hambanya aja sombong. Dia maha pengampun, hambanya sombong, tak nak minta ampun. Dia maha pemurah, hambanya sombong, tak mau minta rezeki. Dia maha segala-galanya. Itulah manusia ini, dia sifat dia kadang-kadang dia punya sombong tu tahap dia teruk sangat. Cuma dia tak perasan kesombongannya itu. Dan akan menjalankannya dengan semampuku. Maksudnya apa? Kita ni berjanji dengan Allah Ta'ala untuk ati'ullah, taat kepada Allah. Dan kita janji dengan Allah dalam istighfar ni kita akan buat semampu mungkin. Isteri Nabi, Juwairiyah, ketika Nabi bangun tahajud, Juwairiyah sudah bertahajud, sedang bertahajud. Kemudian Nabi keluar daripada rumah nak pergi ke masjid solat subuh. Juwairiyah masih di tempat dia tadi tu, sedang qiyam, banyak melakukan ibadah. Nabi balik selepas itu. Nabi tak akan balik daripada masjid melainkan selepas waktu syuruk.
Dah habis dah subuh, Nabi tak akan balik. Sebab tu kalau orang-orang lelaki yang pencen, yang tak ada tugasan apa-apa, siapa yang habis solat subuh dan jangan pergi mana, melainkan duduk dulu i'tikaf sampai waktu syuruk, lepas tu baru balik. Itu sunnah. Pahala free yang kita dapat. Okey, baik. Nabi selepas waktu syuruk dia balik. Dia balik, dia nampak Juwairiyah masih duk ada kat tempat tu lagi. Masih duk ada kat tempat tu. Dia kata dengan Juwairiyah, dia kata, wahai Juwairiyah, hang nak dah aku bagi tahu kat hang, tapi dia tak cakap Kedah lah, dia cakap Arab lah. Okey, hang nak dah aku bagi tahu kat hang beberapa lafaz yang kalau hang baca, pahala hang dapat lebih banyak daripada apa yang hang buat tadi tu. Ulama mengatakan pahala kita dapat 10 hari. Lepas subuh kita baca 3 kali subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Dapat macam mana? Daripada sebelum subuh kita tu sampailah pada ketika separuh hari kita dapat pahala tu. Ini nikmat besar. Ya. Jadi ini yang dikatakan bahawa Allah ni dia nak bagi banyak pahala, banyak pahala, banyak pahala. Siapa pula baca pagi-pagi ni Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim 3 kali, Allah jaga dia sampai maghrib. Siapa baca maghrib 3 kali, Allah jaga sampai esok. Siapa tambah lagi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, Allah jaga saya sampai maghrib. Baca lepas maghrib, Allah jaga sampai esok subuh. Semuanya berada dalam penjagaan Allah. Tapi manusia sombong. Manusia sombong. Tak apalah ustaz, ni dah emas, warna kuning lagi. Nasib baik tak belang hijau, hijau kuning Kedah. Contohlah, contoh. Ya, kita takut, kita memang takut bawa ni apa nama spray sanitize tu satu dunia bawa pi dalam toilet, bawa pi sana, bawa pi spray, takut. Tapi dengan Tuhan tak letak pengharapan langsung. Itu ruginya kita. Dan kemudian aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Jahat-jahat ni tolong aku berlindung ya Allah, tak mau kejahatan. Kejahatan yang menyebabkan kemurkaanmu atau kejahatan aku yang menyebabkan orang lain rosak, aku minta ya Allah, tolong aku berlindung. Dan aku mengaku atas nikmatmu terhadap diri aku. Allah bagi kepada kita ada mak bapak. Allah bagi pada kita ada pasangan hidup. Walaupun tak apalah kita nak sangat, lebih kurang contohnya. Kan ya, contohlah macam-macam lah. Ya, Allah bagi kepada kita ada anak-anak, ada rumah tangga, ada macam-macam. Dalam keadaan nikmat yang sangat banyak. Dan aku juga mengakui dosa-dosaku padamu ya Allah. Kita mengaku banyaknya dosa kita. Semalam buat dosa, hari ni panjang umur. Panjang umur, sempat makan roti canai, sempat makan nasi lemak, sotong kembang. Kan ya, telur goreng nak, telur rebus nak, semua nak. Nikmat tu, nikmat sangat banyak. Tapi kadang-kadang masa makan tu bismillah pun terlupa. Lepas makan pun alhamdulillah terlupa. Tiap-tiap kali bila dah makan baru pocot. Lepas makan tu manusia, nama dia suka kepada kelalaian. Dan kemudian ya Allah, aku mengakui dosaku kepadamu, maka ampunilah, faghfirli, ampunilah aku. Ini besarnya istighfar berbanding dengan doa-doa lain. Ampunilah. Dan sesungguhnya tiada yang layak mengampuni segala dosa kecuali Engkau ya Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Beberapa kalimah kalau kita baca dalam bahasa Arab, mungkin sebab kita orang Melayu, Jawa, Banjar ni tak apa faham lah bahasa Arab. Ya, dia tak apa faham. Jadi kalau kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zanbi faghfirli, ampuni aku ya Allah.
fa innahu, sesungguhnya la yaghfiru dzunuba illa anta, tak ada siapa pun yang layak mengampuni dosa aku melainkan Engkau ya Allah. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka jadikan amalan istighfar ini ada dalam hadis. Ya, ada dalam hadis, kalau sebelum buka ceramah di masjid ni, sebelum 30 hari bulan 9 hari tu, sebelum 30 hari bulan 9 saya ada ceramah online setiap malam, dan kami belajar amalan sedikit pahala banyak, dan salah satunya yang ni. Siapa baca waktu pagi satu kali, kita kata lepas subuh lah, waktu pagi tak ada masalah, selagi dia nama pagi tak ada lah, kata lepas subuh, lepas dua tak ada masalah. Kalau lebih baik lepas subuh, siapa baca lepas maghrib satu kali, apa Allah kata, siapa yang mati kalau dia baca waktu pagi, siapa yang mati dalam tempoh sebelum maghrib hari tu, dia masuk syurga. Kalau dia baca waktu maghrib, kalau dia mati sebelum tiba waktu subuh, maka dia masuk syurga. Mana dia? Ni mana sifat dia? Sifat dia adalah faghfirli, ya Allah tolong ampunkan aku. Bila kita mati dalam keadaan mendapat keampunan, maka masuk syurga lah, tak ada dosa. Bukan kita mati ni, amal kita tak banyak sangat kan, amal kita sikit sangat. Belajar bab solat tahajud ni daripada umur 6 tahun lah, ni dah 66 lah. Tunggu nak 6 jahanam ya. Tak buat-buat. Quran ni dalam rumah kita, setiap bilik ada satu yang ada perhiasan yang kecil, yang besar macam meja ni, mata rabun kita tak nampak pun ada. Tak baca-baca. Duit simpan dalam BSN ada, dalam ASB ada, dalam CIMB pun ada, macam-macam. Sedekah dak juga, al-bakhilun wal kedukutun. Dak juga. Tu manusia, nama dia manusia. Saya sama, saya sebut, saya kata kita. Saya juga. Setiap hari kita kena lawan dengan hawa nafsu kita. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Dalam surah Yusuf surah 12 ayat 53, Allah kata nafsu memang duk mengajak kita buat kejahatan. Lalai. Nak pergi semayang susah, nak bagi nanti sat, habis sat tu. Nak sedekah tunggulah, nantilah. Sedekah buat apa? Depa tu pun duit banyak dia kata gitu. Sedekah kat masjid nak buat apa? Last sekali dia tak buat apa-apa. Rugi. Sangat-sangat rugi manusia ni. Jadi tujuan kita istighfar adalah membersihkan seluruh diri kita daripada dosa. So katakanlah kita nak kata, aku ni dengan amalan aku nak masuk syurga, tak ada harapan. Tak ada harapan. Sebab kehidupan kita banyak lalai daripada ingat, banyak tinggal daripada buat, banyak engkar. Daripada kita buat macam-macam lah. Itu. Ini yang paling kita takut sekali. So macam ni kita nak belajar untuk mempersembahkan istighfar kepada Allah. Saya ulang balik terjemahan dia. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, aku mengaku. Ini pengakuan besar. Tidak ada Tuhan yang layak aku sembah. Bunyi apa? Orang buat kerja? Okey. Ingat takut jatuh bawah pula. Okey, baik. Ya Allah, tiada Tuhan yang layak aku sembah melainkan-Mu. Mengaku lagi kita. Kita mengaku Dia Tuhan, kita mengaku tak ada Tuhan lain melainkan Dia. Sedang aku adalah hamba-Mu, kita juga mengaku aku tak ada apa-apa melainkan semua hak milik-Mu ya Allah. Aku bercakap dengan izin-Mu, aku hidup dengan izin-Mu, aku bergerak dengan izin-Mu, semua berlaku dengan izin-Mu. Ni bila kita pakai mask, kalau Allah tak izin, tak selamat juga kita. Hang cocok lah. Bukan kata dos penggalak 3-4 kali galak pun, kalau Allah tak izin, tak ada selesai lah. Ni kan ya. Tapi kena yakin, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dan aku di atas ikatan janjimu, dan aku akan buat semampu mungkin. Kita janji. Aku janji, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Semua buat sungguh-sungguh. Usaha siang malam pagi petang. Jaga yang wajib, jaga yang fardu terlebih dahulu. Jangan tinggal yang fardu, jangan abai. Tambah yang sunat. Tambah. Apa sahajalah. Kerana yang sunat itu dia menampal kekurangan-kekurangan yang wajib. Yang tu yang kita nak betulkan. Dan kemudian aku berlindung kepadamu daripada segala kejahatan. Yang boleh selamatkan kita bukan yang ni.
Ini usaha kita sebagai manusia saja. Yang boleh menyelamatkan kita bukan apa nama tu vaksin 1, 2, 3 dan booster apa sebagainya, bukan. Tapi yang boleh menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. So kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku mengakui nikmat-Mu. Hari ni kita sihat walafiat. Ada orang di antara kita ni ada kerja manis, saya lah tu. Ada kerja manis, tapi boleh main tu daripada Bukit Beruntung tu, bawa untung Bukit Beruntung main Puchong. Boleh, alhamdulillah. Ada orang boleh baca Quran, mata ni rabun tak tahu nak cakap lah. Beli Quran ni besar meja ni, baca pakai kanta lagi. Arwah abang saya, ya, nama dia Muhammad Saleh. Dia meninggal pun sebab COVID. Baca Quran pakai kanta. Mata rabun, tak boleh buat apa dah sebab kerja manis. Tapi dalam keadaan mata rabun dia baca Quran. Kita mata terang, pergi shopping mall je. Ni nilai dia, nikmat yang sangat besar. Dan aku mengakui dosaku, ya Allah. Yang ni perkara besar. Dia hilang daripada perasaan takabur, sombong, bongkak. Dia tahu dia banyak dosa, sangat banyak. Maka faghfirli, ya Allah, tolonglah ampunkan aku. Dan tak ada satu pun yang boleh mengampunkan dosaku melainkan Engkau, ya Allah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, dan saya katakan hadis ni paling sahih di antara dalam bab istighfar. So kalau nak istighfar, kita boleh istighfar pendek, astaghfirullah. Istighfar yang kedua, astaghfirullahal azim. Istighfar yang ketiga, astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar yang keempat, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Dan yang paling besar istighfar yang ni, ya, dipanggil sebagai sayyidul istighfar. Baik, tadi muqaddimah tak start lagi. Ni baru nak start. Lama start muqaddimah. Ya, kalau mengajak terus dia asas dia tak faham, tak boleh masuk. Maka tajuk dia hari ini adalah kelebihan. Apa kelebihan orang yang beramal dengan istighfar sayyidul ni? Yang pertama, masuk syurga. Dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, disebut man qalaha minan nahari muqinan biha. Siapa-siapa yang mengucapkan di siang hari muqinan biha, dan yakin dengan apa yang dia ucapkan itu. Kemudian famata min yaumihi qabla an yumsi, lalu dia mati sebelum tibanya waktu petangnya. Fahuwa min ahlil jannah, dia adalah ahli syurga. Siapa waktu pagi dia baca istighfar dan dia yakin, ya, dia yakin dengan istighfar yang dia baca tu di sisi Allah. Dan kemudian apabila dia mati sebelum sampai waktu petang hari tu, petang tu maksudnya tutup malam lah, tutup waktu petang tu, maghrib tu, maka fahuwa ahlul jannah, masuk syurga. Wa man qalaha minal lail, siapa yang baca pada waktu malam, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan apa yang dia baca. Famata qabla an yusbih, dan dia mati sebelum tibanya waktu subuh. Dia baca maghrib, sebelum waktu subuh dia mati. Fahuwa min ahlil jannah, dia juga masuk syurga Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ini daripada hadis yang sahih dalam kitab Sahihul Jami', dikatakan hadis yang sahih. Dan inilah perkara pertama, untungnya Allah tengah offer kita, hampa nak masuk syurga tak? Nak baca ni, tak mau lah, pelik lah. Syurga nak masuk, suruh baca sikit saja pun tak mau dah. Bukan suruh sedekah sebahagian daripada reta kita, bukan. Reta kita ada 1,000, simpanan ada 1,000, tak banyak pun. Tiba-tiba orang suruh sedekah RM500, minta maaf, itu pun ada, tak ada harapan, kan, ya. Maka manusia ni dia sepatutnya, puan-puan juga tuan berdua bersama saya, 3 lah. Okay. Baik. Nak kata ni mudah saja. Apa mudah dia? Mudah dia adalah dunia kita ni adalah sementara. Kita selalu ulang kalimah, dunia itu bukan tempat tinggal, dunia itu tempat kita meninggal, sedang akhirat tempat kita kekal. Tu je.
Jadi hak dunia ni kita ambil keperluan kita, bukan kemahuan kita. Cukup rumah sebiji, ada pasangan hidup, ada anak-anak yang lebih kurang, makan pun tak boleh nak banyak dah, gaut sikit makan, bengkak, menyengit. Kemudian makan pun tak boleh banyak dah, berangin, makan pun tak boleh nak banyak lah, satgi gula dia naik, cek lo 21. Oh, 21, doktor giling kepala dengan kita. Saya kata tak apalah doktor, mana ada orang dapat manis macam saya. Tu kan. Manis sungguh. Okey? Baik, inilah semua ni kita kena faham bahawa dunia ni ambil yang simple-simple cukup lah. Tak payah melampau sangat. Bila dah ada sebiji rumah, jangan berangan lagi nak pergi rumah lain, tak payahlah. Ustaz, saya ni nak beli untuk anak, tak payah, rezeki mereka ada esok. Tak payah duk risau. Kita tu buat apa yang kita ada, serba-serbi cukup. Yang kita kena bina rumah banyak dekat mana? Dekat akhirat. Takut dekat dunia ni kita ada rumah di Puchong Perdana ada, di Puchong 2 ada, di Puchong ni ada, semua ada. Ada 5-6 biji rumah. Semua nilai dia tu nilai besar. Berjuta-juta kita ada duit. Tapi rupa-rupanya mati muflis. Mati al-masakin. Sebab apa? Sebab kita cari tinggal dunia semata-mata, akhirat tak ada. So siapa nak bina rumah dalam syurga? Nabi SAW apabila ditanya oleh seorang sahabat, risau dengar. Okey, baik. Apabila seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh tak aku nak jadi temanmu di dalam syurga nanti ya Rasulullah? Rasulullah kata, hang tolong aku perbanyakkan sujud, solat sunat. Siapa yang boleh jaga tambahan solat sunat 2 rakaat solat sunat subuh, 2 rakaat solat sunat sebelum zuhur, 2 rakaat solat sunat selepas zuhur, 2 rakaat solat sunat selepas maghrib, 2 rakaat solat sunat selepas isyak. Jaga 5 jenis ni ya. Allah bina setiap seorang dalam tu sebuah rumah. Setiap hari Allah bina. Komplit Allah bina sebiji. Komplit Allah sediakan sebiji. Esok mati, rumah kita berlambak-lambak dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebab kita ni, iman kita ni dipanggil sebagai ainul yaqin. Kita nak tengok dulu baru kita nak derma. Kita Allah Taala dah bagi tahu dah begini. Kita tak apa yakin, kita nak tengok dulu. Kan itu yang jadi masalah kita. Sepatutnya kita membina iman kita menjadi haqqul yaqin, dengar dan beriman. Qalu sami'na wa ata'na. Semua orang hafal bila sebut qalu sami'na wa ata'na, dia sambung. Jangan jadi macam Abu Lahab, qalu sami'na wa asaina. Aku dengar tapi aku ingkar. Ni. Jadi siapa dia ni? Orang yang istighfar dia dapat apa? Sayyidul istighfar. Yang pertama sekali dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam syurga tak payah cakap lah, dia punya istimewa dia tu semua orang tahu. Dalam syurga tak ada peluh, tak payah kencing, tak payah buang air besar, tak ada apa bulu ketiak apa-apa, semua tak ada. Wangi ni tak tahu nak cakap wangi. Tak payah spray odorono. Dulu punya spray tu kan dia. Dulu. Tak payah pakai Fair and Lovely. Dia akan jadi cantik. Mati tu yang Nabi bergurau dengan seorang orang tua perempuan tu. Yang kata bahawa dalam syurga ni, orang masuk syurga ni muda-muda. Orang tua tu sedih dia. Ya Rasulullah, aku ni macam mana dah tua. Rasulullah kata tak ada. Orang dalam syurga tak ada yang tua-tua. Sedih dia. Rasulullah senyum. Rasulullah gurau. Rupa-rupanya orang yang masuk syurga, umur dia jadi muda balik. Balik sekejap lagi, pergi tengok gambar, umur 23 tahun. Masa tu 23 tahun, kencing manis tak ada, gaut tak ada, darah tinggi tak ada, kulit tegang. Masa tu. Kan? Itulah kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So lah ni tua ke, kedut sikit ke, apa sikit, biar pergi lah. Saya dia sementara. Tak payah pergi jumpa pakar facial, pergi tarik belah sini, tarik belah sini, sampai tak boleh nak senyum dia tarik tu. Sampai tak boleh nak senyum dah. Allah Ta'ala bagi jadi dah elok. Itu yang pertama. Kelebihan beramal dengan sayyidul istighfar, kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, diampunkan dosa kita.
Kelebihan kita beristighfar dengan sayyidul istighfar, kita itu diampunkan dosa kita. Ya, istighfar adalah bacaan berharap kita diampuni dosa oleh Allah Ta'ala atas kesalahan dan khilaf yang terjadi. Menandakan betapa kecilnya kita di hadapan Allah, dan kita mengaku dan kita tahu bahawa sifat Allah itu innallaha ghafurur rahim, pengampun lagi penyayang. Dalam hadis banyak cerita Allah Ta'ala, Nabi kata, menunggu dengan penantian yang sungguh-sungguh excited nak ampun dosa pada waktu malam pada orang yang buat dosa di waktu siang. Hampa buat dosa, Allah tunggu waktu malam, kot hampa nak angkat tangan pergi minta ampun, aku nak bagi, tapi manusia tak mau. Manusia kata tak apa, simpan lu, tak pencing lagi. Siapa yang buat dosa di waktu malam, Allah tunggu waktu subuh nak ampunkan dosa dia, tapi manusia sombong, bongkak dan takabur. Sehinggalah bila kita berdoa, kita tinggal doa untuk minta ampun. Terus minta, ya Allah permudahkan rezekiku, ya Allah, aku sedang melakukan solat duha, ya Allah. Buat 5 tahun sekali, lepas tu minta macam-macam. Minta ni macam-macam, buat 5 tahun sekali, tu pun dah dekat nak bankrupt baru minta. Kan? Tak, sebenarnya kita minta ampun. Bila minta ampun, Allah bagi kejayaan. Puan-puan, cuba buka dalam surah Nuh, surah Nabi Nuh, ayat 10 hingga ayat 12. Saya kongsi kat mana-mana saya pergi. Surah Nabi Nuh pada ayat 10 hingga ayat 12. Ada satu cerita dalam kitab Mishkat Al-Masabih, kitab lampu yang terang benderang. Ada orang pergi tanya kepada Hasan Al-Basri, ya Hasan Al-Basri, aku ni miskin, keturunan aku beberapa generasi miskin. Macam mana nak jadi kaya? Macam tu. Hasan Al-Basri kata, istighfar. Kalau kita kata meniaga siakap, sebab siakap mahal lah, contoh kan. Tapi Hasan Al-Basri kata istighfar. Soalan kedua tanya, ya Hasan Al-Basri, aku menikah lama dah, anak seorang pun tak dapat, macam mana nak dapat anak? Hasan Al-Basri kata istighfar. Kalau kita kata nikah seorang lagi, kita duk ingat kita menikah banyak, dapat anak banyak, dah kan. Ada seorang lagi tanya, ya Hasan Al-Basri, aku ni, kampung kami ni kemarau kering kontang, macam mana nak minta Allah Ta'ala turunkan hujan? Hasan Al-Basri kata istighfar. Kalau kita kata buatlah pembenihan awan, kita lah kata elok-elok jadi pembenihan awan, Allah tolak angin tu pergi tolak turun kat Jakarta pada muka kita. Ada orang tanya yang keempat, ni sahih ni, ya, orang tanya, ya Hasan Al-Basri, aku ada kebun, pokok buah ni macam-macam, dia naik semua, tapi buah-buah ni tak jadi, semua jadi pokok jantan, jadi bunga tapi tak ada buah. Macam mana nak bagi kebun kami subur? Hasan Al-Basri kata istighfar. Kita kata pergi jumpa dengan pertanian, minta baja, buah baja, bukan makan buah, makan baja. Ya lah, kita apa, cangkui tanah masa mula-mula tu kan, ya, gembur tanah orang panggil, masa tu dah bubuh dah baja tanah supaya tanah subur. Esok buh benih pula, siram baja benih, naik pula batang, siram baja batang, naik pula ranting, siram baja ranting, baja daun, baja bunga, baja buah. Makan apa lah ni? Makan baja betul, memang makan baja betul kan, ya. Maka kata Hasan Al-Basri, semua jawapan ni bukan jawapan aku, ni jawapan Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Allah rakamkan macam tu. Allah kata dalam Quran, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, minta ampun pada Tuhanmu. Istighfar tu. Kamu akan dapati Allah itu maha pengampun. Yursilis samaa'a alaikum midrara. Kampung kamu yang kemarau nanti Allah turunkan hujan melimpah ruah.
Siapa yang tak ada nanti, Allah akan berzeki anak yang banyak. Siapa yang miskin tadi, Allah akan bagi rezeki hingga dia jadi kaya. Siapa yang jadi kebun yang tak subur tadi, Allah akan jadikan sungai untuk memberi kesuburan di dalam kebunnya. Al-Quran cerita macam tu. Jadi kita kena yakin dengan apa? Dengan nikmat yang telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, diampuni dosa bila kita istighfar. Dan kemenangan paling besar seorang hamba bila dia mati dalam keampunan Allah. Dia mati dalam keadaan sujud solat tahajud pun belum tentu lagi dia dapat keampunan. Pasal apa? Sebab dia buat solat tahajud pun dia buat live. Betul? Bukan orang lain. Ustaz-ustaz pun ada buat ke? Buh kamera depan, buat solat tahajud qiyamul lail ni live. Lepas tu bubuh pula nombor akaun kat situ. Siapa nak minta doa masa ustaz tu sembahyang tahajud, hantar mesej, bagi tahu gini. Lepas tu derma lah sikit. Lebih kurang macam tu lah maksudnya. Bukanlah salah, baguslah derma tu, tak ada lah masalah. Tapi kita ni disuruh supaya menyembunyikan amalan kita semampu mungkin. Melainkan dia tu pemerintah, dia tu YB kawasan, dia main-main sini, dia nak bagi dekat Masjid Asyakiri ni bantuan. Dia ambil gambar, ajak orang ramai. Pasal apa? Dia nak didik orang bawahan dia, masyarakat dia supaya bantu masjid. Dia mula dulu buka tabung tu. Macam tu boleh, tak ada masalah. Ayah dengan mak nak ajak anak-anak dia supaya rajin bersedekah. Okey? Contoh kita, saya yang lelaki pergi sembahyang Jumaat, bawa anak. Nak sedekah, bagi duit kat anak. Adik, buang tabung. Tiap-tiap minggu main buat macam ni tau. Lama-lama dia lekat lah. Mak pun macam tu juga. Mak ni bila main mengaji, sekarang tak boleh buat anak, buat macam mana? Ya, mak ni masa nak main mengaji, bagi dekat anak duit tu supaya dia pergi cari tabung merata-rata isi. Itu ni semua didikan daripada awal. Ini sebahagian daripada jalan untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang ketiga apa dia? Yang ketiga, apabila kita beristighfar dengan sayyidul istighfar, maka kita tergolong di dalam orang yang bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur disebabkan apa? Disebabkan dalam hadis tu, dalam istighfar tu menyebut, aku mengakui nikmat yang kau berikan kepadaku. Maksudnya dia bersyukur. Saya selalu ulang tu doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam aku mengingatimu. Andai kau tak ingatkan aku sering lupa padamu. Ujung tu saya tambah lah, nak bagi sedap. Ya Allah, bantu aku dalam aku bersyukur padamu. Apa yang saya tambah? Andai kau tak bantu ya Allah, aku selalu kufur dengan nikmat yang kau beri padaku. Ya Allah, bantu aku dalam aku memperbaiki amal ibadah terhadapmu. Saya tambah lagi, andai kau tak bantu, aku sering lalai daripada melakukan ibadah kepadamu. Itu manusia. Maka kita kena minta atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi, supaya bukan hanya kita minta rezeki, tapi kita minta rezeki dengan rasa syukur. Alhamdulillah, ada mak bapak, ada jalan nak masuk syurga. Ada orang mak bapak dah mati dah. Masa tu baru perasan, Allah, rupanya hadis cerita mak bapak pintu besar syurga. Dulu tak jaga. Dulu ni kan, dengan suami ni merata-rata jalan, upload pula Facebook. Mak tengok dalam Facebook, dia orang pergi Langkawi, rumah mak dia aluk stang. Dia perlintas rumah mak punya tu, singgah pun tak. Apa punya anak perangai tak senonoh. Upload pula tu. Macam-macam lah ni. Makan. Kita ni kan pergi makan ni, ambil gambar bolan Facebook, hantar dalam grup yang ada mak ayah apa tu. Lah ni makan share out, makan bersepa. Tu begini. Mak tu termenung. Mak pun duk makan ikan termenung gitu. Tak ada seorang anak-anak nak offer bawa, tak ada. Seorang tak ada, komen lagi ada. Mak nak pergi mana ni? Mak nak pergi mana ni? Oh, anak-anak dahsyat zaman lah.
Sangat dahsyat. Siapa anak-anak tu? Kita. Jangan duk perasan kita tu mak saja. Bukan, kita pun anak-anak. Jaga-jaga. Jangan sekadar nakkan anak kita hormat pada kita, tapi kadang-kadang kita terlupa. Ni bahayanya, ya, sangat-sangat bahaya. Maka kita ni bersyukurlah dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menyalahguna nikmat. Ada akal fikiran, jangan salah guna. Fikir macam mana tak mau buat suruhan Tuhan. Pelik Patut kita fikir macam mana nak mengukuhkan iman kita. Ada mata ni, dari kerana mata tu. Dalam ayat tu kata, yang mempunyai kuasa. Mata memang ada kuasa. Kita punya mata kuasa, tak hafal Quran sampai lah. Orang buta hafal. Kita punya kuasa dahsyat. Tu kan. Allah Rabbi. Ada telinga, guna bagi sedaya upaya dengar benda yang betul saja. Kalau kawan kita geng masjid pun kaki mengata juga. Alah, manusia. Tapi hang jangan duduk cukup lah. Surah. Hang duk kata dekat makcik tu lah yang duk bawa bagi daun pandan kat kita lah. Duk bagi tu bagi ni, hang tiba-tiba duk sembang apa saja. Oh, jangan. So, calo bete, calo kerteh. Tinggal. Jangan duduk dalam satu majlis tak mau. Kan? Kita ada mulut ni lagi kena jaga. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulut kita ni akan dikunci rapat. Sebab mulut ni kalau depan Tuhan pun dia bohong. Bohong manusia yang sangat dahsyat. Dia bukan tak tahu yang Allah tu Maha melihat. Bohong juga. Dia bukan tak tahu Allah itu Maha mendengar. Bohong juga. Dia bukan tak tahu Allah itu tahu luar dan dalam hati dia. Bohong juga. Tu manusia. Kaki bohong. Maka ni jaga. Semalam saya di surau Kota Emerald. Kota Emerald ni bukan dekat Britain, di Rawang. Emerald East and Emerald West. Tu. Inilah kebodohannya orang Melayu yang jaga tempat kita. Nama kata jagalah apa bahasa Melayu. Yang pergi tukar nama siapa? Bukan orang Melayu yang sign terus tukar. Yang jadi pegawai siapa? Bukan orang Melayu yang jaga pegawai tu. Apabila ada orang lain kata tukar nama Bukit Kerinci, tukar Bangsa Sao. Tak payah, jangan tukar. Kami nak jaga nama bangsa Melayu. Apa salahnya? Tapi orang Melayu yang pelingkup bahasa Melayu sendiri. Sebab tu tiba-tiba ya, marilah kita berjuang memperjuangkan bahasa Melayu. Malu cakap. Sebab kita yang merosakkan nama, bukan main. Emerald West and East. Allahu Akbar. Tu kan. Saya alhamdulillah, tempat kami Bukit Beruntung. Okey, selesai. Tak ada masalah apa-apa lah. Ini pelik ajaib. Semua tukang. Villa tu lah, tukang ni lah, tukang residensi lah, itulah, dan macam-macam lah. Satu kebodohan yang berlaku kepada orang Melayu yang kononnya mengharapkan, bila orang lain cakap benda-benda lain, kita marah. Kita marah, ya. Sebab tu bila ada satu menteri kita pergi luar negara, dia berbahas dalam bahasa Melayu di luar negara, itu saya bangga. Sebab apa? Orang Jepun pergi mana-mana pun dia cakap Jepun. Hampa nak, hampa dengar, hampa tak mau, sudah. Tapi dia memang, orang Jepun tu memang tak kerti cakap orang putih pun. Dah, tak kisah yang tu. Tapi kita nak bagi faham. Ni, bentuk kita bersyukur. Bila kita ada bahasa sendiri, gunalah bahasa kita. Jaga, ya, insya-Allah. Tu yang ketiga, kita bersyukur pada Allah. Bila kita istighfar, ini tanda kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kata alim ulama bahawa orang yang beristighfar ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 222, bahawa sesungguhnya Allah mencintai siapa? Orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Ya, orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Apa maksud menyucikan diri? Minta ampun. Bersihkan diri dia. Ya, bersih badan no problem, tambah orang perempuan. Shampoo ni tak tahu berapa jenis shampoo, 7 dalam 1.
Sat pakai dia jadi keras, sat pakai dia jadi sengit, sat pakai dia jadi lembut, sat pakai dia jadi wangi. Macam-macam dia campur dengan conditioner, dia campur dengan itu, dia campur dengan ini. Di muka lagi ada 5-6 jenis lagi. Bilik air tu depa punya semua. Kan? Cermin kecil tak cukup, boh cermin besar. Hak badan pula mandi dia lain. Saya dulu di kampung, sabun saya cuma satu je. Mandi dengan basuh baju. Sama ada sabun yang warna oranye tu atau sabun warna hijau. Cat kapak dengan cat buruh. Saya tak tahulah. Ada popinji cat burung. Tu kan popinji. Allah. Hak tu ya, tapi besar sampai lau. Berat pun 86. Tu kan. Dah nak bagi tahu bahawa nikmat dia. Itu nikmat. Bila mana kita cuci diri kita, ya kita tahu kita ada, tambahlah ni orang pergi manicure pedicure, huluk je kaki, muka tak malu, suruh orang potong kuku dia, potong sendiri lah. Dah tu kan dia. Ya sungguh, ni manusia dia jadi macam tu untuk kebersihan luaran, tapi dia lupa untuk membersihkan dalaman dia, yakni kerohanian dia, qalbu dia. Qalbu ni kita kena istighfar dan minta ampun. Sebab tu orang kelebihan yang keempat, apabila dia minta ampun, dia sedang menyucikan dosa dia. Maka kalaulah dia mati, maka dia mati dalam keadaan tidak membawa dosa dan dia dibersihkan dosanya dan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh ulama bahawa Allah senang terhadap orang yang beristighfar. Allah suka, Allah sayang kepada orang yang beristighfar dan mohon ampun, dan kemudian Allah akan bagi hidayah, dia semakin menjadi baik. Istighfar kena banyak. Kadang-kadang kita tak ada kekuatan, tapi selepas kita istighfar, kita tak tahu mana mai kekuatan dia. Istighfar, minta ampun, insya-Allah. Ini kelebihan yang sedang Allah bagi kepada kita. Alhamdulillah, dalam Facebook saya ada 248 orang tengah menonton. Okey, baik. Yang kelima, apa yang kita nak sebut, orang yang beramal dengan Sayyidul Istighfar ini, dia itu mendapat pencegahan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33, Allah menyatakan, dan Allah sesekali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah mengazab mereka sedang dalam keadaan mereka meminta ampun. Hang buatlah dosa mana pun, dosa apa yang paling besar sekali? Syirik akbar, syirik besar. Tapi kalau bertaubat, Allah ampun tak? Ampun sebelum dia mati. Hang minta ampun, dululah dia buat macam-macam. Lah bukan kata syirik akbar tu. Orang bukan Islam, orang kafir, dia macam-macam dah dia sembah. Kemudian dia minta ampun, dia masuk Islam. Ada dia masuk syurga tak? Masuklah. Dia ampunkan dosa syirik. Melainkan orang yang dosa syirik ini, dia bawa syirik dia itu sampai bila-bila, sampai bawa kepada mati. Yang tu tak boleh lah. Okay? Jadi kita kena rajin bertaubat kepada Allah. Maka berdasarkan surah Al-Anfal ayat 33, Allah mengatakan Allah tidak akan mengazab siapa? Mengazab orang yang berada di antara Nabi SAW yang ikut sunnah, dan tidak mengazab orang yang juga meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dia bukan Islam pada awalnya. Umar Al-Khattab, semua kita tahu cerita mereka. Tapi last sekali mereka dicop dan diiktiraf ahli syurga Allah Ta'ala. Nabi kata 10 orang ahli syurga. Nabi kata Fatimah, Nabi kata Khadijah tu lagi hebat. Apa hebatnya Khadijah? Orang perempuan kena belajar daripada Khadijah dengan Aisyah. Kenapa? Khadijah, malaikat datang bagi tahu, ya Muhammad, ni saat lagi Khadijah datang bawa makanan. Hang tolong sampaikan salam aku dengan salam Allah kepadanya. Masya-Allah. Allah kirim salam dengan Khadijah. Ya, malaikat kirim salam dengan Khadijah. Kita manusia pun tak mau kirim salam, meluat tengok perangai kita. Sungguh. Ya, ni sama Aisyah, malaikat kirim salam. Maka inilah nilai-nilai dia. Ya, apabila kita beristighfar, maka Allah cegah azab daripada menimpa kita. Seterusnya, sikit lagi.
Ya, sikit lagi nak bagi tahu yang keenam. Ya, yang keenam, apabila kita kekal di dalam beramal dengan sayyidul istighfar ini, maka Allah lancarkan rezeki kita. Berdasarkan hadis Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah, Nabi menyatakan sesungguhnya seseorang hamba boleh tertahan rezekinya kerana dosa yang dilakukannya. Maka apabila dosanya selesai, maka Allah akan perlancarkan rezeki dia. Hari ni kalau rezeki kita lambat sampai, cuba cek diri kita, jangan marah ke orang. Itulah, aku dah meniaga karipak pusing, depa mai buka 3 gerai lagi karipak pusing. Tak ada, buatlah karipak tak payah pusing. Duk marah ke orang. Aku dah jual mi rebus, depa mai jual mi rebus, jual lah mi Bandung. Tak. Rezeki ni hang buat pi macam mana pun, dia akan tiba tepat pada masanya, tepat di satu tempat yang memang tempat dia. Kalau bukan kita punya, hang tak payah duk kona baring pi tang mana, dia tak akan jadi. Ini nilai dia. Maka orang yang beramal dengan istighfar, apabila dia diampunkan dosa, maka Allah permudahkan rezekinya. Ingatnya, mudah rezeki bukan banyak harta, bukan. Mudah rezeki tu maksudnya dia tenang dengan apa yang Allah bagi pada dia. Alhamdulillah Ustaz, gaji suami 2,500 saja. Daripada mula dulu gaji 700 saja, anak ada 6 orang, saya pun tak kerja. Ni cerita benar yang kakak tu cerita. Saya pun tak kerja Ustaz, mai anak pula sakit, tapi semua berjalan lancar Ustaz. Tak payah duk kelang kabut. Saya duk ingat, saya masa tu gaji suami masa tu gaji pertengahan RM1,500, gaji mati RM2,500 kan, RM1,500. Anak sakit duk ulang pergi hospital, saya tengok ada orang lain lagi teruk pada saya. Dia bersyukur dengan apa yang dia ada. Kita kalau duk tengok apa yang belum ada, kita kehilangan waktu untuk merenung apa yang dah ada. Saya mula-mula menikah dengan isteri saya 3 bulan kan? 3 bulan dah. Okey, 3 bulan dah. Hadiah apa nama ni, pengantin orang sini tak bagi pun. 3 bulan. Bagi dah itu kan? Bagi dah, alhamdulillah. Tak bagi dah. Baik, nikah dengan dia 3 bulan. First kali saya selalu bagi tahu dengan dia, jangan kita sibuk cari kelemahan pasangan kita sehingga kita kehilangan waktu untuk merenung kelebihan yang dia ada. Akhirnya kita tengok pasangan kita ni tak hati, itu tak hati, ini tak berbuat ini. Ni orang perempuan yang main mengaji. Pagi-pagi dah bangkit dah. Dia main sini, laki duk bergolek di rumah. Golek kona baring. Sekali balik duk. Lah, tak ada kerja lain ke duk golek lagi? Nampak. Allah nak uji kita sikit saja. So tunjuk adab. Bila balik daripada majlis ilmu, beli sesuatu bawa balik pergi kat dia. Adab yang sangat baik. Beli sesuatu. Buatlah kopi apa sebelum mai kat sini ke apa. Jangan tinggal dia kosong macam tu. Orang yang dapat ilmu adalah orang yang sentiasa dapat melihat untuk menambah kebaikan dia dan dapat melihat kebaikan orang lain. Maka itulah keindahan yang paling besar. Ini juga adalah nama rezeki. Dan rezeki juga, bila ada orang tanya, Ustaz, saya tak tahulah Ustaz. Oi, lah ni. Pasal apa lah ni? Dulu okey lah ni. Pasal apa? Teruknya rezeki Ustaz. Ini tak kena, ni tak jadi, ni tak kena, ni tak jadi. Saya kata alhamdulillah. Di antara rezeki-rezeki yang Allah bagi, bukan semua rezeki apa yang Allah bagi. Ada rezeki yang Allah tarik daripada kita. Bila Allah tarik, dan itu jadi rezeki kita. Bukan bila Allah bagi kita duk ingat rezeki. Ni Allah bagi, oi rezeki. Tak, ada kalanya bila Allah tarik, itu rezeki kita. Bila Allah tarik saja, bila Allahu akbar, kita baru angkat tangan doa. Itu rezeki kita. Rezeki iman. Bila kita sabar, itu rezeki kita. Rezeki iman. Kesabaran besar. Itu kita kena faham, ya. Dulu duk kelang kabut, jaga cawangan tu, meniaga sana meniaga sini, tak dan nak main masjid. Allah tarik 2-3 cawangan, Allah ni dan main masjid. Itu rezeki kita tu. Keindahan dia. Okey, itu melancarkan rezeki. Dan yang seterusnya, nak berhabis cepatlah. Ya, yang seterusnya, siapa yang menjaga istighfar dapat bersihkan hati dia. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban, kata Nabi, apabila seorang melakukan dosa, maka tercalitlah satu calitan hitam di hati dia. Tapi bila dia beristighfar, maka terpadamlah. Kalau dia tak istighfar, dia akan calitan itu akan memadamkan hati dia.
Maka sebab tu kalau orang yang istighfar akan dapat bersihkan hati. Dan last sekali yang ke-8, istighfar dapat memberi ketenangan jiwa. Istighfar dapat memberi ketenangan jiwa. Saya selalu pesan, wahai isteri-isteri yang mulia, nak jadi orang yang sentiasa tenang, berdampinglah dengan kekasihmu, suamimu. Duduklah selalu dengan dia, sembanglah dengan dia, baringlah atas riba dia, peganglah tangan dia, gosoklah belakang dia, apa sahaja. Saya yakin Allah cari bagi kita satu ketenangan yang cukup besar. Bagaimana Nabi Adam AS bila duduk sorang-sorang dia rasa macam ada yang tak berapa kena. Tiba-tiba dia terjaga daripada tidur dia, duduk sebelah kiri ada Hawa. Satu ketenangan pada diri dia. Isteri ni, saya duk sembang dengan dia dalam 2-3 hari ni, hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi kata sahabat tanya, ya Rasulullah. Dia kata, kami tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah harta yang sepatutnya kami miliki? Nabi kata 3 benda. Hampa usaha untuk pertama dapat hati yang bersyukur. Hati tak pernah komplain, relax je. Yang kedua, hampa usaha dapat lisan yang sentiasa berzikir pada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, hampa usaha bina seorang isteri yang saleh, yang mempermudahkan urusan akhirat suami dia. Ni macam ni, dia memudahkan urusan saya. Dia tolong bawa kereta. Itu kan paling. Ya. Kalau saya bawa kereta, dia tolong suapkan makan kat saya. Kadang-kadang tak sempat nak makan. Tu anugerah. So apa kita buatlah ni? Simple. Syurga ada dalam rumah kita. Jalan nak masuk syurga ada sebelah kita. Jangan sia-sia. Ustaz, saya nak pergi masjid, nak masuk syurga. Tak perlu orang perempuan. Laki hang ada, pergi masuk syurga kat dia. Jalan syurga dia besar ada kat dia. Ustaz, larat kan nak buat kopi je. Tak, orang perempuan tak dituntut mai semayang jemaah di masjid. Tak, semayang je dekat rumah. Itu kelebihannya. Wallahu a'lam.